بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikumpulkan dalam perkumpulan ilmu. Kita mohon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bertambah lagi kefahaman kita, dan dengan kefahaman itu mudah-mudahan juga amalan kita lakukan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah, iaitulah kitab terjemahan kepada karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada pembacaan kitab ini, insya-Allah. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin.
Berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah olehmu, dia kata, bahawasanya tidak patut mendamping diri kepada Allah Ta'ala melainkan dengan barang yang mensyarak ia akan dia atas lidah Rasulnya daripada segala dan sunat, dan terkadang dia kata memberi bekas oleh niat yang sebenar pada pekerjaan yang mubah, maka jadi ia kebajikan daripada pihak. Bahawasa bagi wasail itu hukum maqasid, seperti mereka yang berniat ia dengan makannya akan berkuat atas taat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti kat situ dulu. Jadi muallif pengarang pada kitab ni dia beritahu, ketahui olehmu bahawasanya tidak patut mendamping diri kepada Allah melainkan dengan barang yang mensyarak ia akan dia. Maknanya, tuan-tuan, hendaklah setiap daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia tak melakukan perkara lain selain daripada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Dan sepatutnya perbuatan satu-satu orang hanyalah apa yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benda yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, maka perkara itu kita berusaha untuk meninggalkan dia. Tuan-tuan, nak tinggalkan maksiat, dia nak kena bermujahadah. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Dan orang-orang yang bermujahadah, tuan-tuan, maknanya adalah orang yang bersungguh-sungguh pada meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana dosa lah yang menyebabkan hati kita kelam, kerana dosa lah menyebabkan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia jadi terganggu. Kerana tu muallif pengarang pada kitab ni dia beritahu, sepatutnya seorang hamba itu dia buat apa-apa sahaja yang diperintah oleh Allah dan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana, tuan-tuan, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan seseorang dia hilang sifat kehambaan dia. Kerana tu kata ulama, dosa yang dilakukan oleh manusia, dia menghakis dan menghilangkan sifat kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, roh masa dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada roh. Dan tuan, roh kita ni kenal dah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi pasal apa dalam keadaan roh dia kenal Allah Subhanahu wa taala, kita manusia masih lagi melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. No. Tanda roh kenal, dia cukup kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak ada perkara yang boleh menenangkan roh itu, melainkan apabila manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hati kita ni dia akan berasa tenang, dia akan jadi tenang bila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia kata, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ingatlah, dengan kamu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kamu akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang kalau dia ditimpa musibah, kalau dia faham yang ni adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, hati dia tenang. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia faham Allah Subhanahu wa taala itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa dia nak melakukan setiap sesuatu apapun. Tuan-tuan, sekalipun dia diberikan nikmat, dia bersyukur dengan Allah. Dia tak ada perasaan apa-apa. Dia semua kembalikan perkara tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau niat kita ada kerana orang, tuan-tuan, no? Tuan-tuan, kerana nak suruh orang hormat kat kita, tuan-tuan, semua perbuatan kita akan jadi lakonan semata-mata. Dia akan berlakon, no? Dia tidak sebenar-benarnya perbuatan itu sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya dengan roh ni, masa dia dijadikan oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kepada kamu? Ni tanya Allah kepada roh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semua kita ni ada roh kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa jawab roh? Qalu bala syahidna. Maka semua roh mereka kata dengan Allah Subhanahu wa taala, qalu bala, ya, syahidna. Bukan setakat mengiyakan, syahidna, kami bersaksi. Tuan-tuan, ni kata roh, kami bersaksi. Tuan-tuan, bila kata bersaksi ini dia ucapan simpul mati, no? Sebab itu di dalam syahadah kita kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, aku bersaksi dan senantiasa bersaksi. Tuan-tuan, maknanya apa senantiasa? Sampailah esok ni nyawa berpisah dengan jasad. Tuan-tuan, kita tahu dan kita reti tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sirah yang kita guna dalam syahadat ni, dia gunakan sirah fa'il mudhari'. Asyhadu. Tuan-tuan, maksud dia apa? Aku bersaksi. Tuan-tuan, fa'il mudhari' ni dia punya kerja dia buat apa ni, dia benda yang sedang berjalan dan juga benda yang akan berjalan. Tuan-tuan, maka kita kata dalam syahadat kita, asyhadu, aku bersaksi. Tuan-tuan, bersaksi masa bila? Masa tu saja? Tak, tuan-tuan. Kita bersaksi nu sampai esok kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bukan iman separuh-separuh. No. Tuan-tuan, iman kita bukan sebagaimana orang Yahudi. Yang Allah Subhanahu wa taala dia sebut, yang mana orang Yahudi ini mereka beriman dengan sebahagiannya dan sebahagian lagi mereka tolak. Tuan-tuan, perkara tu dilarang oleh Allah. Benda yang macam tu dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, yang Allah Ta'ala nak lagu mana? Bila Allah Ta'ala perintah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya Allah, dan juga kami taat dengan engkau, ya Allah. Bukannya sekerat-sekerat. Dan tentu bukan cara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka roh dia kata dengan Allah, qalu bala, ya Allah, kami mengaku bahawa engkau Tuhan, syahidna. Kami bersaksi, ya Allah. Tuan-tuan, maka roh pun dimasukkan ke dalam jasad manusia. Tuan-tuan, dekat situlah ulama menyatakan bila roh yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dimasukkan ke dalam jasad manusia, dia terpenjara dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, kita ni Allah Ta'ala bekaikan dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, hawa nafsu ni jenis benda yang dia tak mau nak taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang memberi ilham perkara-perkara buruk dan juga perkara-perkara ketakwaan kepada dia. Lalu Allah Ta'ala dia beritahu lagi, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah berjayalah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata qad aflaha. Tuan-tuan, aflaha ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia isim tafdhil. Aflaha maksudnya apa? Sesungguhnya sangat berjaya. Tuan-tuan, itu maksud dia. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita baca Quran, mendalami kalimat-kalimat Quran tu, seronok kita baca. Seronok kita baca. Contoh dalam ayat ni jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula-mula Allah Ta'ala habar bahawa kamu hidup atas dunia ni ada dua benda. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kamu perkara-perkara keburukan. Dalam tafsir kata, iaitulah perkara dosa kepada dia. Dan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqwaha. Dan demikian juga perkara baik. Perkara-perkara takwa kepada Allah. Dan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ayat tu dia bukan nak suruh kita buat jahat. Dan tuan, kadang-kadang ada orang yang jenis dia tafsirkan ayat tu pakai apa ni, akai dia semata-mata. Tak boleh. Kata Nabi SAW, man fassara al-Quran bira'yih. Siapa-siapa yang menafsirkan Al-Quran mengikut pandangan dia sendiri, walaupun pandangan itu betul. Dan tuan, dia tafsir betul, kena. Tapi bukan sebab dia tahu, terkena. Tak sengaja kena. Maka kata Nabi SAW, siapa yang tafsirkan Quran dengan pendapat dia sendiri, walaupun betul, kana akhta', dia tetap juga salah, kata Nabi SAW. Dan tuan, agama ni dia ada cara dia. Dia ada dalil dia, dia ada cara untuk kita memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Ilmu agama lah yang paling banyak sekali orang ambil alih, walaupun tidak ada kelayakan dan juga kemampuan orang nak cakap juga. Tuan-tuan, ilmu agama. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, kerana ilmu agama tu mulia. Siapa yang bercakap soal agama, maka pasti akan dipandang mulia oleh manusia. Tuan-tuan tengok kan, kalau apa ni tok-tok guru kita, ada aja orang yang nak bantu dia. Pasal dia orang mulia, Masya Allah, orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah. Kita pun kalau boleh nak tumpang, orang kata, kita nak tumpang kebaikan, ketaatan yang mungkin tak ada pada kita, ada pada tok guru tersebut. Masuk kedai makan, nak keluar ada orang bayar. Masya Allah. Tanda pasal apa? Dipandang mulia, kata Sayyidina Ali. Bagi orang yang cakapnya itu adalah cakap agama, cakapnya itu adalah soal berkenaan dengan Allah dan juga Rasulnya,
Ada sebab tu hari ni orang nak buat apa pun guna agama. Dia jual ayat kan, dia jual tapis ayat kan. Dia kata tuan tengok, dia kata ayat ni bersih, dia kata bersih sungguh, nak dekat sama dengan ayat Zamzam. Dia kata ayat Zamzam, dia tak kata ayat kukuh. Dia tak kata pun ayat yang lain-lain tu lah. Dia kata wah dekat sama dengan ayat Zamzam ni lah. Pasal apa? Dia tahu tuan-tuan, sebaik-baik ayat di atas muka bumi ni adalah ayat Zamzam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka nak faham agama ni dia perlu dengan apa ni cara dia. Tuan-tuan, maka bila ditanya kepada roh macam tu, bersaksi dia bahawa dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi bila mana roh ini dia masuk ke dalam jasad manusia, dia ada sekali dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia beritahu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hidup kita ada dua benda ni. Yang pertama adalah dosa dengan Allah, yang keduanya adalah takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selepas dia Allah Taala habaq qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya, tuan-tuan, dalam bahasa Arab sesungguh ni dia huruf taukid. Dia adalah nak menguatkan ayat tersebut. Ayat tu kuat ni jaminan Allah. Qad aflaha, sesungguhnya, aflaha sangat berjaya. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang ni berjaya sungguh-sungguh. Tuan-tuan, bila man zakkaha, bila mana dia menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya senjata yang paling ampuh untuk menolak dosa, senjata yang paling kuat dalam nak menolak benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, penyucian jiwa ni apa dia ni? Kita tengah bincang faslun fil ikhlas. Inilah suatu fasal berkenaan dengan ikhlas. Berkenaan dengan apa? Bila buat sesuatu li ajlillah, kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tuan-tuan, kerana tu disebut dalam kitab Mishkat Al-Masabih. Disebutlah kitab Mishkat Al-Masabih, kitab hadis. Tuan-tuan, kata pengarang pada kitab Mishkat, hadis berkenaan dengan niat ni, ramai ulama bila dia karang, dia mula dengan hadis innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, riwayat dia ada banyak. Ada yang innamal a'malu binniyah. Ada ayat macam tu. Dia tak gunakan dengan apa ni, tak gunakan dengan jamak. Dia hanya kata innamal a'malu binniyah macam. Ada riwayat yang macam kita jumpa ni, innamal a'malu binniyat. Dia baca macam tu. Tuan-tuan, maka apa pun juga sirah ataupun cara bacaan dia, ulama kata, pengarang kepada kitab Mishkat dia kata, boleh dikatakan ulama ni bila dia nak karang kitab, mula sekali dia akan letak hadis tu, innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan berdasarkan kepada niat. Tuan-tuan, hadis ni ada dua pengajaran. Yang pertama sekali, dari segi hukum fiqhnya, tuan-tuan, setiap amalan ubudiyah, kehambaan kepada Allah, ibadat kita kepada Allah, nak buat ibadat ni dia wajib nak kena ada niat. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana nak membezakan antara yang ni adat dan juga yang satu lagi adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama sekali nak kena bezakan tu adat, yang ni ibadat dengan Allah. Tuan-tuan, yang kedua daripada hadis innamal a'malu binniyat, Nabi SAW dia nak habaq, amalan kamu tidak akan diterima sama sekali kecuali bila mana niat dia betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana tu kita disuruh ikhlas. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, kata Allah.
Dan tidaklah diperintahkan kepada manusia-manusia itu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang benar-benar mereka itu mengikhlaskan amalannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa yang kita duk buat ni tak ada apa. Dan sebab tu kita terang dalam kitab hikam yang kita duk baca tu. Tapi hikam tu dah lepas dah. Lah ni kita nak habis dah pada hikam yang kedua. Dan tuan hikam yang pertama. Dan tuan mula-mula ada apa ni sebahagian tempat lah. Bila kita baca kitab hikam tu dia dengar hak ni. Dia duduk berasa pelik. Dia berasa pelik. Pelik tu pasal apa? Kerana dalam kitab hikam kata. Karangan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Yang mana huraian dia daripada ulama Nusantara kita. Tok Pulau Manis rahimahullahu ta'ala. Tuan Tok Pulau Manis dia kata. Orang yang arif billah bila ia beramal dia tak nak apa-apa pun dari Allah Subhanahu wa taala, termasuklah ganjarannya tak menjadi tujuan seseorang dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pun duk berasa macam pelik kan. Pasal apa? Allah kan dia kata bagi pahala, takkan kita tak mau nak pahala. Allah Ta'ala kan bagi kat kita syurga, takkan kita tak mau dengan syurga. Dan tuan dia tak faham maksud perkataan tak mau itu. Tak mau ni bukan makna kata tolak apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tuan, tapi maksud tak mau tu apa dia? Dia memperbetulkan qasad dia. Dia memperbetulkan keinginan dia. Dia beribadat ni kerana dia hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda-benda hak yang lain. Dan tuan, Allah Taala ni dia tak macam manusia. Kita kalau ada orang nak bagi benda kat kita, dia nak bagi benda kat kita. Contoh dia nak bagi duit lah kat kita, nak bagi duit. Dia nak bagi duit kita pun tolak. Kita kan biasa macam tu. Dan tuan, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan kita kalau terima hadiah, terimalah dengan rasa besar hati. Ni kadang-kadang depan orang, bila orang tu kita bagi hadiah, kita bagi apa? Tak apa. Dia tolak kat situ ya. Tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidhi, Tarmidhi. Tiga-tiga sebutan tu boleh. Tirmidhi boleh, Tirmidhi boleh, Tarmidhi pun boleh. Semua ulama sebut dengan nama hak itu. Dan tuan, Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, tengok dalam kitab Syama'il dia. Di antara adab Nabi SAW bila menerima hadiah, dan tuan, Nabi akan terima dengan rasa besar hati. Nabi tunjukkan rasa suka dia kepada orang tersebut. Nabi tunjuk suka. Kemudian apa yang Nabi ambil dengan besar hati. Bahkan tuan-tuan, sebahagian daripada sahabat ada yang menghadiahkan mungkin kain hak yang baru pada Nabi. Maka Nabi SAW dia buka kain tu, Nabi terus pakai dekat tubuh badan dia. Pasal apa? Menghargai pemberian daripada orang. Itu. Tuan-tuan, maka itu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia tak sama macam manusia. Manusia kalau dia nak bagi duit dekat kita, nak bagi duit dekat kita, dah nak bagi dah, kita pun tolak. Tolak, tak mau. Dalam hati dia kata apa? Selamat duit aku, dia tak. Selamat duit dia kata. Selamat dia kata. Dan tuan, Allah Subhanahu wa taala bila mana dia nak beri kepada satu orang, Allah Taala dia dah habaq dah. Al-ihsanu jazaa'uhul ihsan. Orang yang melakukan kebaikan balasnya baik. Dan tuan, kita nak ke tak nak, hang buat baik, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, "Wa man asdaqu minallahi qila."
Siapa lagi yang perkataannya lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan Allah Ta'ala kalau dia kata hak ni dosa, dia bagi dosa. Kalau Allah Ta'ala kata hak ni kamu buat baik, aku bagi pahala, dia bagi pahala. Kalau dia kata dia nak bagi syurga, dia bagi syurga. Dan tuan dia bukan macam kita. No? Mula-mula nak bagi, lepas-lepas tu ada masalah apa ni, nak minta maaf lah. No? Nak minta maaf lah. Dia kata lah ni ada macam-macam masalah, tangguh dulu no. Tangguh dulu pasal apa, ada masalah tu manusia. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala al-ihsan jazaa'uhul ihsan. Kamu buat baik, dibalas baik oleh Allah. Kamu buat benda yang dia larang, dia bagi dosa. Allah Ta'ala sebut, orang yang buat dosa boleh taubat dengan aku, boleh taubat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau dah macam tu, maka yang perlu perbaiki adalah kita. Pasal apa? Kerana apa yang kita buat ni belum tentu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu lagi. Allahu Akbar. Ni kena juga kat apa ni orang yang duk mengajak ni lah. Duk mengajak kan. Kita 2.5. Dah. Tiba-tiba balik kosong macam tu je. Pi sekali lagi, hang buat lagi pakat tak pi dah. Masya Allah tuan-tuan. Jadi law ni yang kena perbaiki kita. Sebab itu kata Tok Pulau Manis rahimahullahu ta'ala, tentang kelebihan daripada sisi Allah kamu tak usah fikir dah. Sebab itu pada hikam yang ketiga dalam kitab Al-Hikam, tuan-tuan, Imam Ibn Atha'illah Sakandari rahimahullahu ta'ala dia kata, jangan menjadi kerisauan kamu kepada benda yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tak usah ragu lagi dah. Kalau dah kata buat baik, dapat pahala. Dapat pahala. Nak tak nak, dapat pahala. Nak tak nak, dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, Udu'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakat doa belaka. Tuan-tuan, pasal apa? Allah Ta'ala janji, astajib lakum. Sebab tu dalam tauhid, dia habaq. Tak boleh kita ni tak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh sama sekali. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, Inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang kena perbaiki kita, kadang-kadang kita buat sembahyang tu kerana apa? Tuan-tuan, kita bersedekah kerana apa? Tuan-tuan, kita baik dengan satu orang kerana apa? Tuan-tuan, yang kita buat ni nak kena tanya, kenapa ni aku buat ni? Kita bercakap dengan orang tu, pasal apa? Tuan-tuan, kita sombong, bongkak dengan orang, pasal apa? Tuan-tuan, kita berkelahi dengan orang, pasal apa? Tuan-tuan, yang nak kena perbaiki kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dah sebut dah, bahawa sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar, kata Allah. Maka dia kata bahawasanya tak patut mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala melainkan dengan barang yang mensyarak ia akan dia atas lidah Rasulnya, kata pengarang pada kitab ni. Patutnya satu orang hamba itu dia buat apa-apa yang disuruh oleh Allah dan juga yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala perkara dan sunat-sunat dia, dan terkadang memberi bekas pula, kata pengarang kitab ni, oleh niat yang sebenar pada pekerjaan yang mubah. Tuan-tuan, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hukum ada 5. Yang pertama, hukum wajib. Tuan-tuan, benda wajib kalau dia buat boleh pahala dari Allah. Tuan-tuan, benda wajib lawan benda sunat, benda wajib menang. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Dia kata apa? Perkara-perkara yang wajib itu Ra'sul Mal.
dia merupakan modal kepada keuntungan. Manakala perkara yang disunatkan pada syarak, kata Imam Ghazali, dia merupakan keuntungan daripada modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, maka perkara wajib tu dia merupakan modal. Tuan-tuan, sebab tu kalau bertembunglah antara perkara wajib dengan perkara sunat, maka hendaklah didahulukan perkara hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada orang dia tanya, ada orang dia tanya, antara sembahyang apa ni ba'diyah, contoh dia tanya, Ustaz, lepas Isya, lepas Isya kan sembahyang, kalau dia buat sembahyang sunat, tuan-tuan, dia dikira qiyamul lail. Tuan-tuan, qiyamul lail dan juga tahajud ada cara masing-masing. Qiyamul lail, apa-apa sembahyang yang dilakukan selepas daripada waktu Isya, dia buat. Macam kita buat solat sunat tarawih, dia masuk dalam qiyamul lail, iaitu termasuk dalam membangunkan malam dia. Tahajud, apa-apa sembahyang yang dilakukan selepas daripada mana dia tidur, selepas daripada mana dia lena. Dan yang tu dinamakan sebagai tahajud. Boleh tengok dalam kitab Bushral Karim, syarah kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman Bafadal rahimahullah wa ta'ala. Tuan, maka demikian cara pembahagian dia. Yang lepas-lepas tu dia qiyamul lail, kalau tidur dulu kemudian dia sembahyang pula, hak tu dia merupakan tahajud. Jadi ada orang tanya, lepas-lepas Isya ni mana nak buat dulu, Ustaz? Taubat dulu ke ba'diyah dulu? Dia nak tanya. Dia nak tanya hak tu, ba'diyah dulu ke ataupun nak buat hak ni, Ustaz? Taubat apa ni, hajat apa semua ni. Tuan, maka kita beri jawapan buat ba'diyah dulu. Dalam kaedah usul fiqh menyatakan, ma thabata, apa-apa benda yang sabit dengan syarat, maknanya dia sabit dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ba'diyah sunat muakkadah, dia sangat dituntut. Tuan-tuan, manakala hak yang lain-lain tu dia hanya sekadar sunat sahaja, sunat mutlak. Dia sekadar sunat saja, dia bukannya muakkadah. Tapi kalau ba'diyah, dia merupakan muakkadah yang dituntut. Ma thabata minasyarat, apa-apa yang telah sabit dengan syarat dia, maknanya yang diutamakan pada syarat, maka itulah yang perlu diutamakan oleh satu orang hamba untuk melakukannya. Tuan, jadi buat ba'diyah dulu, kemudian daripada tu barulah nak buat hak lain, buatlah. Ba'diyah dia muakkadah, hak tu lebih kuat lagi berbanding dengan hak yang lain. Tuan-tuan, pasal apa? Maka kerana tu tadi kita sebut, bila bertembung antara wajib dengan sunat, dahulukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ibda'u ma bada Allah. Hendaklah kamu semua mulakan dengan apa-apa yang dimulakan dan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, mana yang lebih utama, kita utamakan dia. Jadi tuan, hukum dia ada 5. Yang pertama sekali wajib. Wajib ni bila buat boleh pahala, bila tinggal dia boleh dosa. Tuan, hak yang keduanya adalah haram. Haram ni buat boleh dosa, kemudian tinggal dia boleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kemudian hak yang ketiganya adalah makruh. Tuan, makruh ni bila mana dia buat tak ada apa-apa, tapi bila tinggal boleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sunat ni bila tinggal tak ada apa, tapi bila buat dia boleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mubah. Tuan, yang kelima mubah. Mubah ni buatlah tak ada apa, tinggal pun tak ada apa. Contoh ayat ni kat sebelah ni, dia pun buaya, dia nak alih ayat ni pi ke sini, dia pun baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, perbuatan tu hanya sekadar mubah saja, tak ada apa-apa. Dia baca bismillah ke tak baca bismillah ke, nak gerak-gerak bi, tak ada masalah. Tapi dia nak gerak tu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu ada disebut dalam Nailur Raja, syarah kepada Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Sumer rahimahullah ta'ala.
Tuan-tuan, bila dia alih macam tu, dia baca bismillah, itu mubah. Tuan-tuan, tapi kalaulah niat dia nak ubahkan gelas ni pi ke sini sahaja, tapi dengan dia membaca bismillahirrahmanirrahim, kerana apa? Kerana nak pohon kekuatan dari Allah, kerana nak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia faham jari yang satu ni pun bergerak adalah kerana kudrah dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dia beradab dengan Allah. Tuan-tuan, walaupun dia mubah, tapi niat dia kerana benda tu, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, dia baca tu dikira zikir dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, niat ni kata Nabi SAW, niyatul mar'u khairun min a'malihi. Kama qala Rasulullah. Kata Nabi SAW, terkadang-kadang kata Nabi, niat satu-satu orang dia lebih baik daripada perbuatan dia. Pasal apa? Hanya sekadar dia berniat dengan niat hak yang baik, dia diberikan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang pada kitab ni, terkadang dia kata, memberi bekas oleh niat yang sebenar pada pekerjaan yang mubah, benda tu mubah saja, maka jadi ia kebajikan. Maknanya apa? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana niatnya betul, dia buat itu li ajlillah, hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kita ni, masya-Allah, dalam bab pahala Allah tak berkira dengan manusia. Bab dosa Allah berkira dengan manusia. Tuan-tuan, salah satu qil, ni pendapat, tapi pendapat ni tak kuat, namun disebutkan juga dalam Hasyiah As-Sinwani. Hasyiah As-Sinwani dia syarah kepada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi rahimahullahu ta'ala, kitab hadis yang mana dia kumpulkan sebahagian daripada hadis-hadis Sahihil Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Azdi. Tuan-tuan, dia punya maqam dia, alhamdulillah, saya dan pergi ziarah masa belajar di Mesir dulu. Dia dekat dengan maqam Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, dekat dengan masjid tu. Masjid Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, dia letak dia dekat daerah Muqattam, nama tempat tu. Tuan-tuan, dekat depan tu ada satu maqam dia halus ya, kecil ya. Itulah maqam Al-Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi, pengarang kepada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, pada mengumpulkan hadis-hadis Sahihil Bukhari. Tuan-tuan, dalam Hasyiah Sinwani dia sebut, tapi ni tak kuat, tapi ada juga ulama yang sebut. Tuan-tuan, kata ulama apa dia? Dalam bab dosa, Allah tunggu selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Bila hamba tu melakukan dosa yang sama, barulah dicatatkan baginya satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana apa Allah Subhanahu wa taala begitu pemurah dengan manusia? Sebab tu Allah Taala ni dia tak zalim dengan hamba dia. Allah Subhanahu wa taala tak pernah keras pun dengan hamba dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut, wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku tahu Allah Taala kata, dijadikan manusia itu serba lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka tengok ni, benda mubah ni dia tak ada apa-apa, tapi kerana niat betul, dia buat tu memang kerana Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun hanya setakat perbuatan yang simple. Dia alihkan gelas dia yang ada air ni pi ke tempat lain, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dan kenapa? Dia faham kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walaupun mubah, benda yang buat tak dapat apa-apa, tinggal pun tak dapat apa-apa, tapi niat betul, dia tetap juga mendapatkan kebajikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahawa bagi wasail itu hukum maqasid,
seperti mereka yang berniat ia. Yang ni dia bagi misal. Seperti mereka yang berniat ia dengan makan dia akan berkuat atas taat kepada Allah. Tuan-tuan, makan yang kita duk makan tu pun boleh pahala. Tapi dengan syarat, kata pengarang kitab ni, dia niat dengan dia makan tu semakin kuat dia untuk dia lebih kuat dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang tak tahu niat dia betul ke tak, no? Dia pi dekat Husin nasi kandak. No, nasi biryani tu kan. Yang tukang cedok lauk tu pun tanya, nak lauk apa abang? Kambing bagi satu, kepala ikan satu. No, ekor ikan talapia satu, buh sayur lebih sikit. No, timbun macam tu. Tu tak tahulah dia makan nak bagi kuat tubuh badan ke ataupun dia nak bagi kolesterol dia makin tinggi dalam badan, Allahu a'lam. Tapi pengarang pada kitab ni dia kata, contoh dia kata berniat ia dengan makan supaya berkuat atas taat. Maknanya apa? Dia makan kerana niat dan nak kuat taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, niat yang seumpama tu dia diberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat tu, nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakim